Saya kepada uh, Ustazah Arin Nazarina binti Muhammad Azhar selaku Guru Besar Sekolah Rendah Seri Integrasi Nurul Hidayah, dan seterusnya besan guru pelongkanan Ustazah yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sebelum saya mulakan dengan saya punya pembentangan bagaimana panduan penggunaan Google Meet sebagai kita sebagai seorang guru. Jadi saya bagi beberapa rules kepada Ustaz Ustazah sebelum kita mula supaya saya tak nak nanti ada gangguan dan sebagainya. Yang pertama, rules yang pertama ialah sekiranya Ustaz Ustazah terkeluar daripada Google Meet ni, tekan dia join in balik, masuk balik tu rule pertama. Biasalah internet, kadang internet okey, kadang internet tak okey kan. Kalau terkeluar tu masuk je balik, tak ada masalah kan. Nanti dia masuk balik. Kemudian rules yang kedua ialah sila mutekan suara Ustaz Fazal lah. Tekan je button yang mute tu kan, ada tanda button suara yang macam apa, mic tu kan, tekan je. Mutekan. Dan kalau kata ada persoalan semasa sesi pembentangan saya kejap lagi, terus buka mic tu, terus tanya je. Saya takut nanti saya shock sendiri je. Nanti saya shock sendiri, payah pula. Tak ada gambar, saya buka gambar sekejap. Okey, itu yang rules yang kedua. Saya rasa yang ketiga, jangan usik apa-apalah dalam Google Meet tu. Tengok je nanti bila dah, saya tahu ada yang di kalangan ustaz-ustazah yang dah mahir kan, tak apa. Yang dah mahir tu dengar dulu dan nanti bantu saya macam mana saya dalam pembentangan saya nanti insya-Allah. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sebelum saya mula dengan pembentangan saya ni, saya buka slide saya dulu sekejap Ustazah Arin, kalau suara saya tak jelas, minta sebelum tu kalau tengok dekat chat ni kan, ruangan chat tu dia ada Ustaz Ustazah boleh tulis boleh tulis. Jadi saya nak respon Ustaz Ustazah dekat sini lah chat Kalau kata dengar, type lah sikit dengar kan. Kalau suara saya tak jelas, putus-putus, tulis kat ni, tak jelas kan tulis je kat tepi Jadi nanti saya akan tengok lah, ataupun Ustazah Arin ni akan tengok lah kat sini apa-apa. Kalau nak tanya soalan pun boleh tulis kat ruangan chat Okey. Kejap saya nak present dulu. Harap-harap internet saya okey lah ini. Nampak 2-3 hari ni macam slow je. Saya dimaklumkan guru-guru Seri Hidayah ada, sepatutnya ada 30 apa, 38 Ustazah Arin 37. 37, okey 37. Kita ada dalam ni, saya rasa tolak saya 30 lah, termasuk Ustazah Arin. So ada 7 orang lagi. Tak apa. Sebab bila saya dah mula kelas nanti, takut-takut nanti saya tak sempat admit. Nanti Ustazah Arin maklum pada saya lah. Nanti saya admitkan. Okey, kejap saya buka slide saya. Kita ada masa, saya target pukul 10.30 tu kita selesailah kelas sekejap je. Dan saya lebih suka kalau kita bercerita bab penggunaan Google Meet ni, kita akan cerita secara hands on ataupun secara praktikal lah. Saya tak nak cerita teori-teori ni. Jadi Ustaz Ustazah akan buat secara praktikal dan kita praktikkan lah. Okey, kalau tengok dekat slide saya tu dah keluar? Belum lagi. Okey, dekat saya dah keluar. Sekejap itulah. Okey, baru masuk. Okey. Slide. Nampak tak? Nampak.
Nampak? Okey, cantik. Terima kasih Ustaz Faizul. Ustaz Faizul Alright. Okey, saya cerita sikit lah background saya. Sikit je. Kenapa ni? Kenapa? Ni yang tak best ni. Bila online inilah dia punya kekangan antara kekangan lah. Kadang-kadang laptop problem, kadang-kadang internet kan, macam-macam. Kalau saya tak boleh buka ni, salah ni. Sekejap Okay. InsyaAllah saya Muhammad Fairul Nafazli bin Mat Nazin. Kalau kat luar kenal saya Muallim Fairul lah. Muallim Fairul. Tiba-tiba ni kenapa tak ada saya ni? Anak ada 6 orang. Sekarang bertugas di Sekolah Menengah Islam Hirok Shah Alam Semi. Lama di Sekolah Rendah Islam Seri. Dulu saya lebih kurang dalam 8 tahun lah di Seri. 8 tahun di Seri. Sebelum tu saya mengajar di Semi. Dalam 5 tahun di Semi, kemudian bertukar ke Seri, dan sekarang ni saya kembali bertugas di Semi. Mulai 1 Disember 2019 yang lepas. Tiba-tiba keluar slide belakang. Dia lambat sikit saja. Ustaz semua tak apa. Sebab dia, saya rasa masalah internet juga ni. Jadi dia akan masuk lambat sikit. Sekejap saya buka ni. Tiba keluar gambar ni pula. Alright. Kalau tengok, okay, kejap. Dia slow sikit. Aduh. Harap Ustaz Ustazah dapat bersabar. Inilah antara masalah dia bila kita menggunakan medium-medium internet ni, medium-medium alam maya ni. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang tak okey, kan, dia ikut. Kadang-kadang time kita bentang tu ada masalah, kadang-kadang terputus. Tapi bila saya bentang nanti, kalau kata terputus ke apa, jangan lari tunggu kat situ. Nanti saya masuk balik, insya-Allah. Saya tinggal di Meru Kelang, insya-Allah. Kemudian dah sebut tadi, mula berkhidmat di Semah 1 Disember hinggalah sekarang ni lah. Ini saya punya 2007-2008 guru Semah. Ni tak payah tengok lah. Okey, ini sebenarnya dua batch ni saya dapat semasa PKP. Berlangsungnya PKP, Alhamdulillah. Saya mula join dengan, kalau Ustaz Azhar pernah dengar EDD kan, EDD Malaysia, kemudian ada Kelab Guru Malaysia, kemudian ada Sahabat Guru Malaysia, macam-macam, SGM. Jadi saya mula semasa PKP tu mula terlibat dengan tim-tim ni. Jadi Alhamdulillah, bersama dengan tim saya ni ialah kebanyakannya ialah guru-guru kementerian lah, guru-guru kementerian. Dan kalau tengok batch yang pertama tu, ADGC Malaysia Admin Negeri tu, saya dilantik sebagai admin lah, admin negeri Selangor. Dan dalam tim kami tu ada lebih kurang 6 orang bersama saya tu, untuk mengendalikan guru-guru negeri di Selangor lah. Sama ada negeri, sekolah swasta, sekolah di bawah KPM ataupun sekolah international, semua berada di negeri Selangor lah. Kemudian kalau tengok batch kedua tu, GC Malaysia Trainer kan. Baru ni saya baru kalau tengok, kalau Ustaz perasan, kita di peringkat GASIS, kita dah buat kerjasama dengan eDidik Malaysia, yang mana kita dah buka test GC kan, test Google Classroom level 1. Test GC level 1, dan harapnya Ustaz semua ambil lah. Saya nak, boleh dapat respon sikit tak? Semua dah ambil belum test GC level 1? Boleh tulis kat chat tu boleh type je. Kalau dah, Alhamdulillah, tahniah lah. Tahniah pada yang dah ambil. Dan insyaAllah kita akan teruskan dengan level kedua lah. Untuk yang base saya punya
yang GC Malaysia Trainer tu, yang ini bagi yang telah melalui level 1 hinggalah level 8. Maknanya test GC ni dia ada 8 level lah. And then bila ustaz-ustazah semua dah melepasi sehingga level 8, lulus, maka insya-Allah akan dapatlah badge ni, GC Malaysia Trainer. Tak ada apa pun. Just ni je kan. Tapi yang paling penting tu ilmu je, ilmu yang kita dapat daripada GC tersebut lah. Dan untuk makluman juga kepada ustazah semua, saya di peringkat sekolah, saya mengendalikan ada di bawah saya ada 1, 2, 3, 4. Saya ada di bawah saya ada tadika, ada sekolah rendah ada 2, sekolah rendah Hiraq Shah Alam dan sekolah rendah integrasi Al-Hikmah Puncak Alam, dan juga SMI lah 4 jabatan. Dan di sana saya menyelaras dari sudut bab-bab media lah, bab-bab teknikal ni. Contohnya online classroom, kemudian Google Classroom. Jadi sebenarnya banyak orang kata benda yang boleh kita explore sebenarnya kan. Terutamanya di suasana sekarang lah. Kalau dulu ramai yang tak bersetuju kan. Kalau kata dulu adanya WhatsApp, adanya mesej-mesej ni, kenapa tak telefon kan? Kenapa nak mesej kan? Udah ada WhatsApp, dah macam-macam lah. Kan? Maknanya penggunaan benda-benda yang baru ni susah nak diterima daripada peringkat awalnya kan. Tapi sekarang kalau tengok, kebanyakan dah boleh terima kan. Dah boleh terima mesej tu untuk apa kan. WhatsApp untuk apa. Kemudian online banking untuk apa kan. Dia biasanya bila benda baru nak mula kan, ataupun benda-benda yang kita tak pernah dengar kan, biasanya susah nak terima pada peringkat awal. Tapi saya yakin dan percaya bila kita dah mula berkenalan dengan benda-benda baru ni, insya-Allah kita akan lama-lama kelamaan kita akan rasa selesa lah kan. Contohnya mungkin ada setengah tu tak biasa dengan penggunaan online class kan. Kalau kita sebut pasal online class ni, biasanya ada yang guna Zoom kan, ada yang guna aplikasi Webex, ada yang guna aplikasi Google Meet ni kan, ada yang juga guna video conference ni WhatsApp kan. WhatsApp sekarang dah boleh access untuk 8 orang kan. Kita boleh online seramai 8 orang dalam grup tu. Dulu 4 orang je, sekarang dah 8 orang. Jadi macam-macam medium online yang boleh kita gunakan sebenarnya kan. Dan begitu juga masuk pada tadi kan, bila kita dah kenal dia, mudah je kan. Kita dah boleh boleh explore pun, dan kita boleh explore lebih mendalam kan. Dan kita insya-Allah, saya rasa benda yang baru yang kita tak pernah guna, insya-Allah kita akan boleh terima selepas kita dah mula kenal kan. Kita dah tahu macam nak guna dan kita guna dia pula. Insya-Allah kita boleh buat. Begitu juga dengan penggunaan Google Classroom. Saya dimaklumkan Sekolah Seri Nurul Hidayah dah pakar dah pun bab Google Classroom ni kan. Dan ada yang dah biasa guna kan. Dan sebenarnya dalam Google Classroom juga, GC ni, saya ringkaskan sebagai GC. GC ni banyak lagi aplikasi ataupun fungsi-fungsi yang di dalam GC yang sebenarnya memudahkan guru. Contoh saya bagi ialah dalam kita nak menanda kan. Biasanya kalau kita menanda, kita akan menanda secara manual lah kan. Periksa type kan, tik 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 tik. Tapi sebenarnya dalam Google Classroom GC ni sebenarnya dia akan generate secara auto pun kalau kita tahu kan. Kita boleh dapat markah tu tanpa perlu nak menanda pun kan. Dia akan generate secara automatik. Macam mana cara dia? Nanti kena buka kelas lain lah kalau nak tahu lebih lanjut. InsyaAllah. Baik. Okey. Jadi nak tak nak, saya rasa sebagai membuka minda kita ialah segala benda-benda yang baru ni kita terima sebagai, saya lebih suka sebut sebagai pendidikan norma baru lah. Pendidikan norma baru. Macam ni lah gayanya kan. Kita tak boleh lari daripada penggunaan dari sudut alam maya ni ataupun teknologi yang sedia ada ni. Nak tak nak, kita sebagai seorang guru mesti kena kuasai. Kalau tak kuasai, maknanya kita akan tertinggal lah. Rugilah kan. Dan sebagai seorang guru, saya rasa
Kadang-kadang zaman sekarang ni anak-anak kita ni lebih mahir daripada kita. Kita tak nak macam tu lah. Kita nak kita pun mahir, anak murid tu dirujuk kita untuk sebagai rujukan. Itu lebih mantap lah kata kan. Jadi insya-Allah antara kita punya outcome pada hari ini, sambil sebelum tu saya nak dapat respon sikit. Kebanyakan yang ustaz-ustazah sekarang ni guna handphone ke laptop boleh ni letak kat ruangan chat, saya tengok sekejap lagi. Saya nak tahu handphone ke laptop. Okey, handphone, laptop, handset. Okey. Okey, kebanyakan majority pakai handphone. Okey, apa? Kita tengok dulu outcome pembelajaran kita pada hari ini insya-Allah. Yang pertama, saya akan tunjukkan bagaimana cara Ustaz Suzan nak sign in Gmail, e-didik ataupun create meeting. Maksudnya untuk penggunaan Google Meet ni, kita hanya menggunakan akaun Gmail. Akaun Gmail. Saya ulang, akaun Gmail. Akaun Yahoo semua tak boleh. Hotmail ke tak boleh. Hanya akaun Gmail. Bagi siapa yang belum ada akaun Gmail, kena create lah. Kena buat satu akaun Gmail. Ataupun akaun e-didik. Akaun e-didik maksudnya akaun yang penggunaan domain G Suite lah. Jadi sebab tu dalam saya rasa Ustaz Arim pun dah sebut. Siapa yang belum ada email e-didik, sila mohon kan. Jadi siapa yang ada email e-didik, boleh terus guna. Sebab apa? Sebab dalam akaun e-didik ni, pengguna kalau di KPM dia orang ada email khas berkaitan dengan penggunaan email ni lah. Yang mana yang belakang tu dia tulis MOE kan. Itu akaun G Suite. Bagi kita, sekolah swasta ni, kita tak ada akaun G Suite ni kan. Kalau kita nak adakan pun, kita kena beli. Kita kena beli domain, kena bayar tahunan. Jadi mahal buat apa kan. Buat apa nak habiskan duit. Jadi kita ambil yang secara percuma, yang mana e-didik Malaysia telah dia bagi secara percuma je akaun e-didik ni. Yang penting ustaz-ustazah semua kena mohon daripada e-didik lah. Bagi yang sesiapa yang belum ada, saya sarankan mohon akaun e-didik. Proses macam mana nak mohon akaun e-didik tu nanti PM saya lah. Saya tak cerita kat sini. Nanti tak sempat saya nak cerita bab Google Meet ni. Kemudian create meeting. Yang kedua, join meeting class. Macam mana kita nak join meeting class. Yang ketiga, macam mana kita nak record meeting. Dan yang keempat, macam mana kita set up tarikh dan paparan di Google Calendar. Nanti saya akan tunjukkan macam mana penggunaan Google Calendar tu. Kemudian yang kelima, apply dalam Google Classroom. Saya difahamkan di sekolah Nurul Hidayah ni menggunakan Google Classroom mengikut kelas masing-masing. Jadi tak apa. Yang apply dalam GC ni saya akan tunjukkan caranya saja. Dan dia sebenarnya bila kita dah menggunakan Google Classroom ni, cantiknya setiap guru dia ada Google Classroom sendiri mengikut subjek dia sendiri. Tu cantiknya macam tu lah. Tapi kalau kata nak buat by group, by tingkatan pun tak ada masalah. Okey je. Itu memudahkan pengurusan untuk memantau guru-guru. Jadi tak ada masalah. Cuma dia di peringkat bila kita guna by individu, ngikut guru, dan by group ni, dia ada beberapa kekangan lah. Nanti kalau saya telefon nanti ingatkan saya. Untuk saya ceritakan. Yang ke-16 kali penggunaan Meet dan Jamboard. Kalau di sekolah, di kelas kita ada whiteboard, betul tak? Whiteboard, kita ada papan hitam ke apa kan? Whiteboard lah di sekolah biasanya. Jadi di alam maya juga kita pun ada whiteboard sebenarnya. Boleh guna whiteboard. Ini antara salah satu whiteboard dia, Jamboard. Nanti saya tunjukkan macam mana cara nak guna. Sekejap, saya admitkan seorang ni. Siapa ni? Ustazah Nur Hayati. Okey. Alright. So,
Harap-harap sempatlah habis 66 ni, 66 outcome ni. Sekarang dah pukul berapa? 9.50. InsyaAllah saya cuba. Okay. Saya stop sharing dulu. Saya stop sharing. Dekat sini semua ada ni ada akaun Gmail Boleh respon sikit? Ustazah Arin ada mohon untuk berkelompok tak Ustazah Arin? Email kelompok ada tak? Ada untuk Seri Nur Hidayah. Ada, email berkelompok ada. Email berkelompok tu maksudnya email sekolah kan? Ikut sekolah, tak ikut sekolah. Maksudnya guru-guru yang belum ada boleh mohon berkelompok. Kita tak mohon secara berkelompok hari tu Ustaz, bila ditawarkan hari tu untuk akaun ni. So Ana dah suruh minta guru-guru semua buat permohonan untuk email. Semua dah ada dah insyaAllah. Semua ada dah? Alhamdulillah. Okey, tahniah. Semua dah ada, bagus. Sekejap kita nak masuk yang item pertama. Okey. Saya present sekejap. Okey. Kejap Saya tak tahu ni, kenapa sangkut ni. Okey, sekejap saya tutup dulu sekejap. Saya tutup semua dulu dalam saya punya ni sekejap. Dia mengganggu ke apa ni. Okey. Sebelum tu saya nak tahu, saya just nak ni lah. Sebelum saya duduk setup ni. Boleh respon sikit siapa yang dah tahu penggunaan Google Meet kat chat Boleh respon dulu. Sambil saya setup ni. Nanti saya terlebih cakap ke, terkurang cakap ke. Setakat ni faham ke? Alhamdulillah. Faham mana murid semua. Tahniah. Okey, kita nak masuk yang sikit-sikit lah sikit-sikit. Kita masuk satu persatu insyaAllah. Okey. Sebelum kita nak mula untuk penggunaan Google Meet, yang pertamanya mesti kita login login Gmail kita. Nak mudah kita login Gmail lah. Login Gmail. Itu langkah pertama lah. Pastikan bila kita nak menggunakan Google Meet, Gmail tu kita dah login, dan saya akan tunjukkan kalau di peringkat kita ni, kalau di KPM dia ada tiga step ataupun 3 kaedah lah untuk dia orang nak login tu. Tapi di peringkat kita ada 2 cara. Macam mana kita nak login login ke Google Meet, saya akan tunjukkan. Okey, dah masuk belum saya punya presentation ni? Macam tak masuk lagi ni. Masuk tak? Belum ni. Belum. Dia slow ke ni? Itulah dia slow lah. Saya pun tak tahu kenapa ni. Sebab nak jumpa dengan Ustaz Sazah ni, jadi slow ni. Hebat-hebat semua ni. Aduh, Dia takut-takut. Dia takut-takut nak keluar ni. Kenapa ni? Saya pun tak tahu. Minggu lepas saya buat tiga bengkel. Okey je, berturut-turut. Tapi hari ni dia tak nak masuk ni. Kenapa ni? Pucung puaka tak? Apa Zat? Dia tak. Okey. Dia mula masuk. Tak mahulah. Ustazah kena tunggu sikit Aduh, saya pun tak tahu kenapa ni. Okey, dah nampak muka tu. Nampak muka Ustaz Faizul tu. Okey.
Yang pertama, cara saya sebut tadi, saya ulang balik, ada 2 kaedah. Yang pertama, kita pergi ke type je Google Google. Siapa yang rajin boleh boleh buat note sikit lah dekat chat tu supaya orang tahu semua kan. Nak rakam tu. Okey, yang pertama masuk ke google.com ni, tanya Atuk Google dulu, type Google Meet Google Meet. Type Google Meet. Macam mana tadi? Ataupun type Google Meet lah, type Meet pun okey, dia keluar. Pastikan akaun kita bisa terbuka dulu. Yang penting yang penting sekali macam sekarang kan. Sekarang saya dah login nak pastikan ustaz-ustazah semua dah login, pastikan ada gambar ni lah. Gambar ustaz-ustazah kat tepi, bahagian tepi. Nampak Saya punya anak panah tu. Bahagian ujung ni tu. Sama ada siapa yang dah tukar profil tu dia akan keluar gambar lah. Siapa yang tak tukar profil tu dia akan keluar huruf biasanya. Pastikan image tu ada lah. Bila image tu dah ada, maksudnya kita dah login dalam Google lah. Mana kita dah login. Jadi bila kita dah login, sekarang ni saya cerita yang semua dah pandai login lah. Saya tak tunjuk lah macam mana cara nak sign in untuk Gmail. Okay, saya type Meet tu, dia akan keluar. Nampak? Dia akan keluar Meet google.com. Biasanya Google Meet yang sebelah ni. Siap, dia tak keluar itu. Nampak? Kita tengok simbol Meet tu, dia akan macam ni. Gambar macam gambar apa ni? Kamera apa? Video. Gambar video. Dekat handphone saya pun tak keluar ni gambar. Dia lambat sikit. Tu lah, nampak? Dia So ni gambar Google Meet. Simbol dia, ikon dia. Kemudian bila dah keluar tu, ustaz-ustaz boleh klik je. Enter je. Dah pergi ke Meet tu kan. Klik Meet. Kita tengok apa paparan yang akan keluar. Kita klik Meet. Nampak dia akan keluar ni. Nampak dia akan keluar tu. Join or start a meeting. Dia lambat sikit. Tak apa. Dekat saya, kat laptop saya ni dia dah keluar. Dekat paparan skrin ustaz-ustazah dia lambat sikit, tak apa. Nampak dia dah keluar kan? Dia dah keluar yang ni. Ini cara pertama lah. Cara pertama macam mana kita nak login. Cara kedua ialah saya pergi balik ke sini. Kita pergi balik ke Google tadi. Google. Type Google. Kita type Google. Maksudnya nanti kaedah yang saya guna ni untuk guru, maksud dia akan valid juga untuk penggunaan untuk murid. Maksudnya kalau nanti lepas ni kalau murid tanya, ustazah boleh jawab lah macam mana nak login, macam mana nak keluar balik ke. Okay, dah keluar kat tu paparan tu. Maksudnya sekarang ni cara kedua. Pergi ke titik 9 ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni. Nampak saya punya anak panah tu, 9 tu. Klik situ. Klik dekat sini. Klik. Pergi dekat simbol ni, simbol Meet ni. Nampak? Ini. Kita klik kat sini sekali. Klik je. Klik kat situ. Nanti dia akan keluar paparan Google Meet. Nampak? Dia akan keluar kan? Dekat ni belum lagi, sekejap. Okey, nampak dia dah keluar. Kalau ustazah perasan, dekat Google Meet ni gambar antara saya, dua kaedah saya ajar ni, gambar dia berbeza kalau perasan kan? Nampak? Yang ni dia gambar lain. Yang ni pun gambar lain. Apa beza dia? Kan? Tak ada masalah kan? Dia cuma gambar background je.
background belakang tu je beza. Tapi penggunaan dia masih sama, Google Meet. Tak ada masalah. Boleh je guna yang mana-mana. So selesai Ustaz Azhar. 2 kaedah untuk kita nak login, untuk kita masuk dalam Google Meet. Yang sebelum saya ulang balik, sebelum kita nak masuk, pastikan dah Ustaz Azhar dah login dalam Gmail. Sekarang saya guna akaun eDidit. Saya guna akaun eDidit sekarang ni. Jadi saya tak perlu nak sign in lagi lah. Okay. So saya nak guna satu je. Jadi saya nak padam satu. Saya nak guna kaedah mana Yang nombor 2 lah. Saya padam lah yang ni. Saya nak guna satu je. Nanti bila Ustaz Azhar present bentang online bersama dengan murid, pastikan dekat kawasan bahagian atas ni, tab-tab ni kat atas ni, pastikan jangan banyak sangat. Ada tab YouTube, tab Google, tab macam-macam tab kat sini kan. Pastikan, saya rasa minimum pun 3 lah tab kat sini. Kalau kata nak tayang video nanti, contohnya YouTube, buka lah satu kan kat sini. 3 cukup. Bila ada banyak tab kat atas ni, dia akan mengganggu nanti masa kita nak present. So jangan banyak tab sangat kat atas ni. Okay. Yang kedua, tadi kita dah tahu cara macam mana join. Ni kita nak masuk. Kita masuk satu persatu. Sekarang ni kita nak create kelas. Kita join, tekan je klik dekat tanda tambah ni. Tanda tambah ni, klik. Tekan sekali, dia akan keluar ni, paparan ni. Join or start a meeting. Join or start a meeting. Nampak? Enter the meeting code dah jadi. Code or nickname to start your own meeting. Saya cadangkan supaya Ustaz Azhar letak je nama dekat sini, type nama kelas dan subjek. Letak nama subjek dulu. Subjek apa contoh? Subjek bahasa Arab. Bahasa Arab ni. Bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Sana kelas apa? Cuba respons orang. Ada kelas apa sana? Nama kelas? Cuba respons orang. Nam Imam Bukhari. Nam Imam Bukhari. Okey, Nam Imam Bukhari. Imam Bukhari. Okey. Right. Kita dah tulis tu, bahasa Melayu, Nam Imam Bukhari. Klik je continue. Tekan continue. Dia akan terus join. Dia akan create kelas. Dia akan create kelas. Okay, getting ready. Dia tengah loading. Tunggu sekejap Untuk makluman sebelum ni selingan-selingan lah. Bila nak loading ni biasanya lambat sikit. Di sekolah saya ni kami dah mula online class. Maksudnya kita gunakan platform Google Meet. Kelas daripada pagi tu mula pukul 9 sehinggalah pukul, kalau sekolah rendah tu sampai pukul 1. Di menengah kita sampai pukul 3. Maknanya murid ataupun pelajar ni dia akan online bersama dengan guru lah setiap hari. Hari Isnin sampailah Jumaat. Itu di peringkat sekolah Hira lah. Ustaz, macam lah Ustaz. Boleh. Ini admin ke? Maksudnya? Yang Ustaz buat ni admin ke atau join? Sekejap. Cari ada masuk tak. Kejap set. Ada calling pula, ada kacau pula calling ni. Jawab dulu. Kejap. Ulang Ustaz, sorry Ustaz. Ulang balik tadi soalan. Yang Ustaz buat ni admin ke join? Admin ke join? Tak join je Ustaz. Dia tak ada admin apa-apa.
betul Ustaz? Betul. Ustaz join je. Maknanya nak join pun tekan join jugalah walaupun kita admin. Tekan join je. Tekan join je. Walaupun admin pun join je. Tak ada masalah. Okay. Ya, saya tengah loading lagi. Jadi bila antara dapatan-dapatan lah, saya kongsikan sikit lah dapatan bila kita dah buat kelas online tadi. Antara yang paling penting sebenarnya guru lah. Guru sebelum kita nak mula online, sebab tu tadi saya tanya peringkat awal tadi guna handphone ke guna laptop. Dan cantiknya Ustaz Saza guna laptop lah. Tu cantiknya lah. Bila guna handphone ni, antara function yang dah keluar gambar saya pula. Nampak gambar? Alahai. Sekejap saya dah terkeluar tu. Sekejap. Saya masuk balik. Sekarang ni saya guna dua device. Jadi kalau kata saya guna handphone dan juga laptop. Jadi kalau kata saya terkeluar, saya nampaklah kat handphone saya ni. Tak apa. Saya masuk balik. Kejap. Kejap. Saya masuk balik. Sebab tu pentingnya bila kita sekejap saya tengok balik. Okey. Nampak sekejap Kejap saya masuk balik. Saya cerita balik tadi apa ni? Maknanya guru pastikan peralatan untuk kita sebelum online kelas adalah, cukup lah. Contohnya laptop. Kalau guna handphone, pastikan ada stand. Dia punya orang panggil apa? Stand ni kan? Untuk letakkan handphone tu supaya bila kita bercakap tu, tak adalah dia punya gambar tu gerak-gerak kan. Setengah tu dia pegang handphone, jenuh lah nak pegang handphone setengah jam kan. Jadi pastikan nama dia table stand. Table stand. Saya ada sekali sekejap. Jadi saya tunjuk. Kalau gerak-gerak okay. Macam Ustaz Muiz punya handphone sekarang. Tadi ni dia bergerak-gerak kan. Tak cantik lah. Tadi bahasa Arab. Tadi kelas. Okay. Saya nak tunjuk. Saya tak nak tunjuk sebab kacau punya. Saya buka kat tab lain sekejap Kejap. Bagi masa kejap. Saya buka kat tab lain. Saya guna browser lain. Tak boleh punya browser ni. Ya, mana peralatan tu pastikan cukup. Dan kemudian kalau guna laptop ataupun handphone juga, pastikan ada earphone lah. Saya galakkan ada earphone. Kalau tak ada earphone, dia sebenarnya mengganggu juga. Dari segi kelancaran suara murid nak dengar tu. Kadang dia orang tak dengar, kadang dengar. Tambahan pula bila murid-murid ni tak faham kan. Dia tak faham macam mana bila kita tengah bercakap, tiba-tiba dia orang pun nak bercakap kan. Itu masalah juga tu kan. Jadi sebab tu kena ada earphone kan. Saya akan tunjuk cara macam mana kalau kata murid tu bercakap masa kita bercakap kan. Saya akan tunjuk cara macam mana kita nak mutekan dia orang tu supaya jangan bercakap kan. Tapi kalau murid tu pandai, dia buka balik dia punya suara tu kan. Tapi atas kita, kapasiti kita sebagai guru, kita boleh je mutekan suara dia orang. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara dia tu. Okey. Tu antara ni lah peralatan sebelum persediaan sebelum kita nak mula online kelas tu. Jadi pastikan peralatan tu cukup kan. Saya rasa okey lah. Kemudian satu lagi antaranya ialah
internet lah, internet. Itu antara gangguan utama. Pastikan macam di sekolah saya bagi kelonggaran lah. Bagi kelonggaran kepada guru. Kalau di rumah dia memang line internet dia okey, kan? Boleh buat kelas online, buat dulu kat rumah. Kemudian datang balik ke sekolah. Itu di sekolah saya lah. Di sekolah Seri Nurjaya tak pastilah. Kalau line sana okey, sebaiknya semua guru datang sekolah. Sebab masalah kami di sekolah Iraq ni, contohnya di sekolah saya lah, SMI kan. SMI Iraq ni, line internet dia tak berapa nak okey. Kan? Tak berapa nak okey. Jadi, saya beri kelonggaran kepada guru. Pagi tu, okey, buat kelas online dulu kat rumah, dan datang ke sekolah balik. Untuk buat tugasan-tugasan lain-lain. Okey. Yang dekat sini, saya dah keluar. Bahasa Arab. 6 Ibn Khaldun. Saya nak set up Google Meet dekat saya punya browser lain ni sekejap. Sekejap lagi saya tunjuk. Okey. Kemudian saya nak share sekejap Saya nak share. Okey. Saya punya ni pun dah hilang kat depan ni. Saya dah terkeluar. Yang mana kalau kata apa, biasanya kalau saya buat bengkel, saya akan guna 2 device lah. Satu laptop, satu handphone. Jadi bila dekat laptop ni saya terkeluar, saya akan nampak lah kat handphone tu. Dekat handphone apa yang saya ni dah tak ada, dah terkeluar kan. Jadi saya boleh detect kat sini. Sekejap saya nak masuk dekat saya punya laptop ni sebab saya dah terkeluar ni. Saya nak join balik. Kalau tak nanti tak nampak paparan kat depan ni. Sekejap bagi masa saya sekejap. Ambil password dia. Satu lagi tadi saya sebut apa, penggunaan handphone tak boleh record jadi rugi sikit lah. Sebab tu saya galakkan semua kalau boleh guru ni pakai laptop lah, senang. Sebab nanti dia sebenarnya bila kita record kan, bila kita dah record, penggunaan record tu sebenarnya biasanya saya tengok kalau di Hira ni, kita tak boleh lah nak expect 100% kehadiran setiap kelas kan. Memang takkan jadi macam tu lah kan, susah. Jadi nak tak nak, selepas kita record tu, semua hasil-hasil recording tu kita masukkan dalam Google Classroom, ataupun kalau ada grup WhatsApp ke, grup Telegram ke, masukkan dalam grup sekolah tu supaya murid-murid yang terlepas tengok ataupun tak masuk kelas kita kongsikan dengan murid-murid kelas yang tak hadir tu lah. Jadi tu fungsi record tu, penting tu. Kejap saya masuk kejap. QHE. Jadi pastikan ada laptop. Senang cerita, laptop lah. Di guru saya, di SMI pun di Hira ni kita wajibkan semua record. Semua record. Kita record. Dan setiap kali record, dah habis dia buat editing sikit, dia akan terus masuk ke masuk ke GC lah, Google Classroom. Okey, kejap. Harap semua sabar menanti lagi Aduh, ini baru dua tajuk ni. Aduh. Tiba-tiba masalah pula ni. Tak apa, sambil-sambil ni saya cerita sikit lah. Kemudian tadi mana first tadi kita dah cover macam mana kita nak join kan, dua kaedah. Kemudian sekarang ni tadi kita start dekat macam mana kita nak create kelas, tapi create kelas kita dah tahu kan. Kita tekan join je, maksudnya dia akan create kelas lah. Dan bila kita create kelas tu, pastikan tulis subjek yang nak diajar dan juga kelas supaya nanti murid dia tak confuse kan. Takut nanti kadang-kadang dia masuk kelas lain pula kan. Sebelum kita mula kelas, nanti saya akan tunjuk juga. Cuma sekarang tak masuk-masuk lagi ni saya punya laptop ni. Problem ni.
Sekejap dan satu lagi fungsi contohnya dalam Google Meet juga, bila kita dah tekan recording tu, kebiasaannya bila kita dah tekan record, dia akan sentiasa record. Macam contoh sekarang kan. Bagus juga sesi sekarang ni berlaku. Sekarang ni saya dah terkeluar daripada laptop ni. Tetapi bila kita dah guna button record tu, dia akan record je sampailah habis kelas. Sampai Ustaz Zaza tekan stop tu, baru dia akan stop recording. So sekarang ni walaupun saya dah terkeluar daripada laptop sekarang ni, saya dah terkeluar daripada laptop ni, tak masuk-masuk lagi ni. Tapi saya guna handphone sebagai second device. Saya masih lagi boleh bercakap. Dan masih recording masih berlangsung Kalau Ustaz Zaza perasan ada tanda record tu kan. Tanda merah kat atas tu dia masih berjalan record tu. Jadi tak ada masalah. Ustaz Zaza jalan je kan. Kalau kata terkeluar masuk balik kan. Keluar masuk balik. Jangan risau. Dan pastikan bila dah kena pastikan murid-murid tu bila dah habis kelas, keluarkan dia orang semua. Kena remove. Jangan dia orang duduk kat kelas tu kan. Kelas dah habis tu dia orang duduk tu saja. Tak boleh. Kita pastikan dia orang keluar dan kita remove dia orang lah. Cara macam mana nanti saya akan tunjuk juga. Ni saya punya ni laptop tak masuk-masuk ni. Kenapa ni? Allah Rabbi. Kejap. Saya nak settlekan technical ni. Ada soalan tak? Kalau Ustaz dah sarapan belum? Itulah belum lagi lah soal-soal. Itu sebab dia Dia merajuk lah laptop ni. Saya buka benda ni. Kalau ada pertanyaan dulu, boleh tanya dulu. Kalau ada soalan. Kod Ustaz Faizul, Ustaz lain, cikgu lain nak tanya, boleh tanya. Sebab sekarang ni saya tak sekarang ni boleh dipahami lagi. Boleh lagi Alhamdulillah. Doa sikit Ustaz Faizul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, macam contohnya dekat Google Classroom, kalau kita pakai laptop, dekat Google Classroom, dia dah ada Google Meet kan? Betul. Kalau kita klik je kat situ, boleh juga ke? Okey, bagus soalan tu. Google Classroom sekolah sekarang ni yang saya difahamkan menggunakan mengikut kelas, betul tak? Ada mengikut kelas, ada mengikut subjek. Macam saya buat subjek. Okey, bagus. Kalau ikut subjek senang. Sebab Ustazah boleh terus guna je. Createkan Google Meet kat dalam Google Classroom dan boleh sentiasa guna je dia punya coding tu. Oh, so tak payah buka yang Encik ajar tadilah. So tak payah. Klik je. Okay, so tak perlu. Maknanya untuk kelas Ustazah je guna kod yang tu je sampai bila-bila. Senang. Kod yang sama je lah. Yang sekarang ya. Bagi je. Betul. Okay. Yang tu saya punya outcome yang keempat kot. 4 ke 5 tu saya cerita tu. Sebab saya yang saya faham tadi tu, bila dah by kelas tu dia ada problem sikit nak guna kod tu. Tapi kalau memang Google Classroom tu memang hak bilik individu, tak ada masalah nak guna kod dalam Google Classroom. Boleh guna je. Yang ni cara yang saya tunjuk ni macam mana setup tu dulu. Yang advance gitu yang Ustazah sebut tadi lah, yang dah ada Google Classroom tu sendiri. Ustaz Fairul tambahan kot? Ya. Ustazah memang saya dah tengok dia ada kelasnya sendiri untuk subjek. Tambahan ni Ustaz, untuk setting kalau kita sebagai guru yang handle yang jadi hosting ataupun admin pada Google Meet, dia penampilan guru sebab dengan murid-murid kan, jangan kita berada dekat rumah tapi penampilan kita bukan sebagai seorang guru ketika mengajar tu.
Okey. Faham. Yang kedua dia setting pencahayaan. Kan, kalau setting pencahayaan macam kita dekat murid dalam kelas, kalau kita mengajar mesti menghadap muka murid, jangan membelakangkan, bukan di sisi semualah. So sama juga kalau guna Google Meet, maksudnya pastikan muka kita tu pencahayaannya jelas. Contoh boleh tengok semua orang tengok dekat skrin. Muka yang jelas nampak Ustazah Siti Fatimah, Ustaz Fairul. Muka yang tak nampak ni faktor pencahayaan, Ustazah Nurhayati Zakaria. Maksudnya cahaya tu tidak menampakkan muka kita, so murid tak akan nampak dengan jelas. Okey. Fazna. Okey. Cuba sekarang ni semua buka apa video dia punya klik tu. Cuba buka. Sebab kita ada komen daripada ni sekolah-sekolah lain dan ada parent juga yang dah masuk, mungkin anak-anak dia sekolah menengah. Benda ni mak bapak perbualkan di peringkat 2, maksudnya bukan dengan guru ngajar tak nampak, maksudnya jangan offkan kamera lah, baiknya buka sebab kita sedang mengajar, murid nak tengok muka kita dan murid nak tengok mulut kita. Pencahayaan. Yang ketiga pun boleh tambah dalam nota kita, kedudukan kamera. Kedudukan kamera dan handset bukan di bawah sebab yang akan nampaknya lubang hidung. Lubang hidung yang akan nampak. So murid tak nampak mulut, pergerakan mulut kita. Sekejap saya pun offkan. Sebab tu ada stand tu. Ya, sebab tu ada stand. Stand tak mahal. Senang. Kalau macam di bawah, boleh adjust. Macam ni kan di bawah, yang hanya nampak, kalau tengok saya punya kamera, yang nampak kepala tudung je, betul tak? Sama juga, maksudnya kalau di bawah sangat dia jadi macam ni. Murid nampak apa? So kita kena pandai setting tu, semua guru boleh cuma diingatkan dan kena disebutlah dalam kursus dan Kelvin. Betul. Itu antara panduan-panduan lah penggunaan Google Meet supaya murid pun jelas tengok kita, murid faham. Dia yang paling penting tu murid nampak lah muka kita kan, jangan gelap je. Dan pakaian tu kena, bila kita buat Google Meet juga, sebenarnya kita akan maklumkan pertama kepada murid lah kan. Murid mesti berpakaian menutup aurat lah kalau kat rumah tu, jangan. Sebab kadang-kadang yelah bila di rumah kan macam-macam lah kan, ada mak ayah lah masuk sekali. Kadang-kadang pernah saya masuk kelas guru ni, mak ayah join sekali. Sudah. Mak ayah dengar. Ustazah Nurhayati, bukan kena tukar lampu. Maksudnya kedudukan kita tu Ustazah Nurhayati kena tukar lampu. Minta elon lampu dengan ahli lembaga. Ustazah Nurhayati, maksudnya tukar. Cahaya mesti duduk depan kita. Cahaya mesti duduk depan kita baru nampak. Saya Ustaz Zarin. Sekarang ni saya rasa dia orang kena buat dulu. Sebab tak buat tu yang tak nampak kan apa benda. Bila cerita bab teknikal ni banyak benda, dia yang penting kena buat dulu. Macam mana selepas tu baru kita tahu nak tambah lampu ke, nak apa ke kan. Selepas tu sekarang ni yang paling penting, sebab tu dalam saya share sikit lah kalau kami dah berjalan dalam seminggu ni, guru-guru kami ni. Jadi antara penambahbaikan tu ialah dari sudut kalau di sekolah rendah, cerita sekolah rendah, antaranya macam Ustazah Ari sebut tadi lah kan, yang mesti dari segi suara tu mesti jelas kan. Guru tu mesti kena pakai earphone tu yang penting. Kalau tak, dia akan, memang murid dia takkan nampak lah. Dan parent pun komplain kenapa suara tak dengar cikgu ni kan. Dan bebel tapi suara tak dengar kan. Tu antara yang kena ada dah, saya rasa wajib lah earphone tu. Ataupun kalau earphone lah paling murah kan. Beli yang murah-murah je, tak yang mahal. Kemudian stand tu wajib ada supaya nanti bila sebelum ustazah mula kelas setting dulu kan, tengok muka dah okey belum, muka dah cantik handsome ke belum kan, ada apa-apa tengok muka tu masuk tak dalam kamera, kita setting dulu.
benda kita buat kan. Kita kena setting tu sebelum kita mula kelas. Dah nampak cantik kan. Kedudukan ustaz dah position pun dah cantik semua. So jalan lah. Kan? Mulalah kelas kan. Dan satu lagi. Okay. Alhamdulillah saya dah masuk. Sekejap Sikit lagi. Untuk kita bagi coding untuk kita bagi kod untuk setiap kelas pastikan ustaz-ustazah bagi kod tu setengah jam awal ataupun paling dekat pun 15 minit awal lah. Kita tak nak bagi esok nak mula kelas, malam tu dah bagi kod. Jangan. Takut nanti dia akan berlaku masalah bila kita mula kelas. Saya pun tak pernah buat benda tu, tapi antara hasil-hasil perbincangan dengan kawan-kawan, dia kata sebaik-baiknya kita bagi kod tu sama ada 15 minit awal sebelum mula kelas ataupun setengah jam awal kelas lah. Kita bagi kod kepada murid. Jadi maknanya setengah jam awal tu kita dah sediakan kod kepada pelajar, murid. Jadi kita minta murid masuk semasa setengah jam sebelum tu lah. Jangan masuk awal lagi pula kan. Jadi tugas ustaz-ustazah nanti bila kita bagi masa mungkin dalam 10 minit, 15 minit kan macam tadi kan. Kalau ustaz-ustazah perasan ada perkataan admit kan. Perkataan admit tu sebenarnya dia akan mengganggu kita semasa kita bagi bank ni masa mengajar tu sebenarnya. Dia akan sangat mengganggu. Macam tadi kan, saya admit. Jadi saya punya laptop pernah problem dah. Mungkin sebab admit kot. Sebab tu saya tak galakkan. Kan? Macam tadi pun saya sebut Zarin kan. Kalau kata yang mana nak masuk lambat ni, dia sebenarnya mengganggu lah. Nampaknya memang saya rasa macam mengganggu sikit lah. Saya punya present ni sebab dah lari habis ni. Sebab saya terpaksa admit banyak kali. Jadi pastikan sebelum mula kelas, contohnya dalam kelas ada 20 orang. 18 orang dah masuk, 2 orang tak masuk kan. So, ustaz jalan je kelas kan. Ustaz jalan je kelas. Tak perlu nak menunggu kan. Yang mana tak masuk tu, kalau kata dia nak masuk, kan. Kalau ustaz perasan nanti, dia kena tutup balik benda yang kita nak share tu. Kalau kata ustaz tak ada sharing apa-apa, tak apa. Macam saya sekarang ni saya tengah share kan. Bila share, ada orang nak masuk admit. Dia memang akan mengganggu kan. Okey, sekejap saya cuba balik masuk. Doa-doa lah. Aduh, hai. Kalau tak saya terpaksa buat ni. Tunjuk manual ni. Saya dah masuk dekat laptop ni. Cuma saya nak share. Bismillah. Boleh Itu antara saya rasa yang saya sebut tadi tu dah masuk ke bab yang akam-akam yang lain tu. Jadi kita sambil-sambil lah sambil-sambil insya-Allah. Minta maaf lah Sazarin. Ini jadi macam ni pula. Saya tak tahu kenapa. Minta yang mana yang onkan mic tu boleh offkan. Sazana Syafiqah. Benda IT ni Ustaz. Virus yang on air ni kita tak boleh nak jangka, tak apa. Betul. Minta ni Ustazah yang mana belum unmute. Sila unmute kan tu. Sebelum saya unmute kan. Tu dah bincang tu. Pergi sekolah tak? Pergi sekolah. Kejap Saya kat rumah ni. Kejap. Okey, tak apa. Tadi, sekarang kita nak join, nak create kelas saja, nak tunjuk. Kalau tak habis, saya akan tunjuk dekat handphone lah. Siang pula, saya tunggu lama kan. Aduh, hai. Ustaz Fairul jangan terkejut ya, dalam skrin kita ada yang seorang lelaki, seorang perempuan, seorang muslimat tu bukan adik kakak. Tahu suami isteri tu. Suami isteri kita ada dua. Kan. Saya memang saya terpaksa restart balik saya punya laptop ni, tapi tak apa. Saya tunjuk dekat handphone lah. Sekejap saya buka handphone saya ni. Dah okey dah. Bismillah.
Nampak tak kalau saya tunjuk kat sini? Zahari, nampak tak? Tak nampak Ustaz. Tak nampak Sekejap. Ustaz nak bentang slide Saya nak tunjuk melalui handphone ni. Sekejap Dekat slide dah nampak belum? Belum. Tak ada present? Kena set up awal balik Ustaz. Sekejap. Ambil masa ni, ya Allah. Memang tak keluar ke? Memang tak ada. Sebab dekat saya ni dah keluar. Tak tahu kalau ni ustazah yang lain nampak ada tak slide? Tak ada lagi. Tak ada kan? Saya cuba sekali lagi sekejap. Boleh tahu siapa yang dah ni biasa guna Google Meet? Okey, ada yang nak sharing ke? Ataupun guna medium lain, online class ke? Zoom ke? Webex ke? Ada ke? Ustaz? Sebelum saya selesaikan masalah teknikal laptop saya ni. Boleh kongsikan dulu. Siapa guru yang dah ada buat pengajaran dengan Google Meet boleh share. Pengalaman, masalah macam-macam boleh share. Atau memang tak ada lagi sebenarnya, tak pernah buat pun melalui Google Meet. Rekod dia semua dalam WhatsApp. Tak ada, Azman Ngeleng maksudnya tak pernah buat lagi. Kalau medium lain? Medium lain selain Google Meet ada tak? Medium lain? Zoom ke ada ke? Webex, Kisco Webex, Skype. Ada yang guna tak? Nak tahu ada yang guna tak? Ustazah Aisyah ada tak? Kalau tak ada ngeleng. Tak ada. Siti Fatimah hilang dah kat mana tu? Ustazah Zunaida? Ustazah Rusada? Ustazah Rusada ada pernah buat kelas online? Google Meet tak ada. Amanda Balkis siapa ya? Lupa dah. Siapa guna nama Amanda Balkis? Oh ya, Ustazah Noraini. Ustazah Syafiqah. Tak ada. Tak ada. Okay. Yang pernah buat pengajaran online setahu dalam rekod saya, Ustaz Fairul, Ustazah Syifa. Ustazah Syifa tapi guna medium apa Syifa lupa dah. WhatsApp video. WhatsApp video. Okay. Macam mana sendiri pun WhatsApp video. Itu medium dia lah, yang lain tak tahu, rasa macam tak ada kot. Rekod suara je lah yang adanya, yang pernah dengar. Dan satu lagi sebenarnya antara feedback yang kita dapat lah daripada parent ni, yang murid. Sebenarnya budak suka sebenarnya. Murid-murid suka jumpa dengan ustaz-ustazah, cikgu-cikgu, lama tak jumpa kan. Macam kami ni rindu. Kan? Betul Ustaz, ni zaman dia. IT ni zaman dia. So tarikan magnet dia sangat kuat lah. Betul. Satu rindu, satu lagi memang dia suka, cuma ada kekangan handset. Dan kita dah ingatkanlah guru-guru yang kekangan tu nombor 2. Yang pertama buat dulu, baru dapat tahu hasilnya. Betul. Dan juga saya cadangkan juga kepada pihak sekolah supaya buat je kelas macam biasa, ikut jadual. Yang mana yang apa tak ada
tak buat online class, record lah pembelajaran tu, minta kawan-kawan tu record, kemudian masukkan dalam GC, Google Classroom kan. Mudah, itu benda yang paling simple je. Record mengajar dan masukkan upload kan. Mudah. Ustaz kena ajar sehingga ke tahap rekodnya okey dah, guru dah faham tadi rasanya. Ajar macam mana untuk uploadkan ke Google Classroom. Kita belajar ni Google Meet kan, nak buat Meet, nak on, nak buat dan nak record semua. Itulah sekarang ni Google Meet ni tak settle lagi. Sekejap Aduh, sianya. Bersalah pula, asal bersalah. Tiba-tiba jadi macam ni. Sebab di handphone saya, okey. Tiba di laptop ni dia tak boleh masuk. Sekejap, sikit lagi saya cuba. Kalau ni tak boleh juga nanti. Nampaknya saya terpaksa buat manual. Sekejap Saudara, saya cuba selesaikan sikit lagi. Minta Ustaz harap sabarlah. Saya try masuk juga melalui ni pula. Guru yang duduk dekat kantin, kena jaga jarak kan. Kita takut orang luar nampak sekarang. Nanti ada aduan habis dah kita ni. Jaga jarak. Ustaz Zahri, kalau ada makluman apa-apa boleh cerita dulu sekejap saya setting kat saya punya. Okey, tak apa. Right. Okey. Okey, itu tadi kita yang ni semua dah faham kan? Kita masuk yang joining class tu. Biasanya bila kita dah join kelas, dia akan keluar satu lagi paparan tu. Paparan tu kita nak setting, sama ada nak setting dari segi apa, kita punya backdrop, nak setting muka kita, okey tak okey kan. Tengok. Okey. Kan nampak kan gambar Sazarin tu. Okey, cantik. Apa Ustaz, buka je, buka. Okey, kat sini ni kita ni di luar kelas, kita belum masuk kelas lagi. Time ni lah kita nak setting kita punya dari segi background, dari segi pencahayaan, dari segi muka kita okey tak okey kan, dari segi bahan-bahan bantu mengajar semua. Kalau nak guna whiteboard, cuba nak tunjukkan whiteboard. Contohnya whiteboard kecil kan, biasanya guru-guru saya guna whiteboard kecil tu. Jadi dia test dulu, tunjuk nampak tak nampak kan dekat kita punya screen. Jadi time ni Ustaz boleh adjust dulu. Boleh adjust timing, kedudukan macam mana kan. Suara, adjust suara, jelas tak jelas kan. Boleh adjust, semua boleh adjust, tak ada masalah. Okay, kalau tengok item button yang kamera tu kan, itu button tu on off muka kita kan. Dan sebaiknya kalau mula kelas, Ustaz mula online kelas, pastikan buka dia punya muka biar murid nampak muka cikgu kan. Takkan murid tak nampak kan, pastikan nampak. Dan juga kalau button sebelah dia tu ialah button mic. Iaitu fungsi dia untuk mute lah. Kalau dia nak mute ataupun tak mute kan. Jadi kalau guru, saya rasa yang button tu dua-dua kena berfungsi dengan baik. Sebab tu kena testing. Jadi bila dah settle yang bahagian depan ni, kita dah setting cantik semua, Ustaz boleh tekan kelas join now. Sari pergi join now. Tak boleh? Okey, dia akan keluar, okey cantik. Dia keluar paparan ni. Biasanya akan keluar paparan ni dan juga berserta kod. Nampak kod? Ustaz boleh copy je. Copy. Bila dah copy tu, dia link dia yang bahagian huruf yang hujung sekali tu, kalau perasan. Yang nombor-nombor tu abaikan. Ustaz copy yang huruf, yang tu betul Zarin. Copy yang tu je untuk kod kelas. Tapi untuk memudahkan murid terus masuk ke kelas, ambil daripada HTTP tu, Zarin. Kat ruangan situ pun ada kan, nampak? Nak mudah ambil daripada HTTP tu sehinggalah huruf yang hujung tu lah. Jadi copy kod tu masuk ke grup yang sama ada sana guna apa? WhatsApp, Zarin.
WhatsApp kelas. Masuk ke WhatsApp kelas ke, kata tulis sikit lah. Hari ni kelas bahasa Arab, contohnya bahasa Arab Ibn Khaldun, klik link di bawah bersama dengan Ustaz Faizul, contoh kan. Klik link di bawah untuk Nampak tak WhatsApp ni? Nampak. Contohnya macam tu dah pastekan balik. Ya, paste kan, betul. Tapi nak cantik, nombor tu buang Zarin Nombor? Semua ni yang bawah tu buang. Ambil yang link yang HTTP tu je. Kemudian type sendiri je, klik. Jangan tulis yang bahasa Inggeris tu. Ambil kita tulis je, klik di sini. Bahasa Arab contohnya. Contoh, bahasa Arab. Nama apa? Masuk di link di bawah. Contoh kan. Jadi, parent ataupun murid, dia akan klik je link tu. Dia akan terus masuk ke kelas Ustaz Ustazah. Dengan syarat Ustaz Ustazah admit lah. Kan? Admit. Masukkan dia dalam kelas. Dan pastikan sebelum mula kelas, murid yang betul yang masuk kelas kita. Kan? Takut nanti parent yang belajar dengan Ustaz Ustazah. Zarin masuk ke ni paparan Google Meet tadi. Okey. Macam mana kita nak, ada guru tanya saya, macam mana bila kita dah settle semua, dah selesai semua paparan ni, Zarin pergi dekat paparan yang tengah-tengah tu yang ada video kan. Kan. Okey, yang tengah tu, yang handphone tu, bentuk telefon tu ialah untuk kita nak log out kan. Mana bila dah habis kelas, kita log out, tekan tu lah, klik yang tu. Ada setengah guru dia tanya, macam mana log out? Ni Maklim. Tekan tengah tu je lah kan. Jadi bila habis kelas, log out. Jangan tinggal macam tu je kan. Log out. Dan kalau kata murid tanya pun macam mana nak log out, tekan yang telefon tu lah. Ikon telefon tu. Okay. Zari pergi yang dekat sebelah dia, sebelah hujung yang tanda traffic light tu, 1, 2, 3. Cuba klik situ. Dah. Okay. Okay, saya nak ajar macam mana nak record kelas Macam mana record kelas? Atas kan tu dia tulis apa? Record meeting, betul tak? Tu, atas tu. Itu maknanya sebelum Ustazah mula kelas, pastikan record meeting dulu. Record meeting dulu. Jangan tak tekan ni, Zarin. Nanti dia konflik sikit. Sebab saya tengah record. Maksudnya record meeting, dan ikutlah dia punya arahan tu, dan record lah. Sekiranya Ustaz Zazah terlupa nak record, kan? Kalau dalam tempoh masa 10 minit ke 15 minit, saya nampak button record tu masih ada. Tapi kalau dah setengah jam dah berlangsung kelas Ustazah, Ustazah nak record balik, dia dah hilang dah button record. Sebab kelas dah mula lama. Jadi dah tak boleh record. Jadi function bila kita nak record, mulakan record awal. Maksudnya contohnya kelas hari ni pukul 11 kan? Contoh pukul 11. Jadi Ustaz-Ustazah boleh mula record pukul, dah semua budak dah masuk, tekan je record pukul 11 kan? Dan biar je button record tu fungsi dia kan? Sampailah Ustaz-Ustazah tamat kelas tersebut lah kan? Dan bila maksudnya murid-murid pun dah keluar semua, stoplah record tu. Sekiranya Ustaz-Ustazah terlupa nak tekan button stop, apa jadi? Dia akan secara automatik record kita punya kelas tu lah. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Kalau kata Ustaz-Ustazah terlupa nak tekan stop ke apa ke, kan? Tak ada masalah. Dekat mana tersimpannya bahan record tu, Ustaz-Ustazah? Bahan record kita akan disimpan di bahagian Google Drive email masing-masing. Saya ulang balik. Dia akan simpan dekat Google Drive. Dia akan create satu folder. Dia automatic create ni. Dia tulis record meeting. Klik dekat record meeting. Kemudian Ustaz-Ustazah boleh cari bahan yang direkodkan tu lah. Dalam tu. Yang ini saya tak boleh nak tunjuk lah. Tapi nanti saya akan cuba. Yang ni kan? Cuba nampak. Pergi Google Drive. Pergi Google Drive. Google Drive. Okay, pergi Google Drive. Saudari pernah record tak?
Tu nampak dia punya apa tu? Meet recording, nampak? Dia folder tak payah. Dia ada keluar folder meet recording, nampak tak? Meet recording tu. Meet recording yang sebelah tu. Ada 3 folder tu. Cuba klik. Zarin. Nampak tak? Mana Ustaz? Mana ni? Ni atas dia. Ni meet dia folder meet recording. Saya nampak tu ada tu 1 2 3 tu. Sebelah classroom Sebelah apa tu? Mana? Tak perasan lah tu. Meet recording. Sorry ni. Ya. Dia akan duduk kat situ. Ya, tekan je, tak apa. Dia automatic save. Ya, betul. Segala benda yang kita rekod melalui Google Meet, dia akan simpan secara automatik dekat situ. Jadi Ustaz Saza cari kat situ je lah nanti. Untuk Meet recording. Okey. Ada pertanyaan tak tentang ni? Nak rekod? Saya buka sekejap. Okey, tak ada. Kalau tak ada, saya teruskan lagi. Okey, Suzarin pergi balik kepada tadi. Suzarin. Okey, masuk balik. Kita punya ruangan tu. Okey, paparan seterusnya dah record meeting. Kita ada paparan change layout. Okey, kebiasaannya dalam tekan Suzah. Change layout ni, dia ada kan change layout. Nampak? Dia akan ada 3 layout yang diberikan. Satu layout yang ada side tu. Dari sidebar kan. Maksudnya yang sekarang ni yang Suzarin guna ialah sidebar lah. Sebab kita akan nampak paparan guru-guru di sebelah kanan kan. Sidebar. Kalau kita guna paparan yang keseluruhan tu, nanti di akhir nanti kita cuba yang last tu. Di akhir seri. Sekarang ni tengah present. Jadi dia tak nampak Suzarin. Okey. Jadi nanti bila dah habis present, kita try tekan yang tile tu Dia akan nampak keseluruhan siapa yang berada dalam Google Meet kita. Dan kalau di peringkat sekolah, saya suka sarankan sebelum mula kelas tu kan, 5 minit sebelum mula kelas, kita minta semua murid-murid buka video. Ustaz Saza nak tengok muka antum kan, contohnya kan. Jadi buka video, kita ambil gambar sikit kan. Buka paparan tile ni lah. Jadi kita nampak ke semua anak murid kita lah. Jadi cantiknya macam tu lah. Okey. Yang untuk spotlight ni fungsi dia apa? Fungsinya ialah contohnya sekarang ni kalau kata saya tengah bercakap kan, saya tekan spotlight, dia akan nampak paparan penuh lah. Dia seolah-olah macam kita je lah bercakap. Jadi yang paparan yang sidebar dia tak nampak kan. Contohnya paparan yang ada apa nama tu? Yang chat tu dia tak nampak, dia akan tutup, dia akan hide sekejap kalau kita guna spotlight tu. Tapi saya jarang guna spotlight tu. Saya biasa guna yang 2 tu lah, tile tu dengan juga yang sidebar lah Yang ketiga Zarin, yang seterusnya, yang bawah dia tu. Kita dah tadi record, dah ada change layout, full screen. Okey. Saya cadangkan supaya kalau kata nanti kan bila Ustaz Zazah tengah beronline dengan murid, pastikan paparan apa murid tu ialah full screen. Paparan di murid full screen. Sebab apa? Sebab nanti dia akan di ruangan di bahagian paparan murid tu dia akan nampak kita secara penuh lah. Jadi minta kepada murid supaya buka lah full screen tu kan. Jadi dia nampak lah muka kita besar sikit kan. Kemudian turn on option tu dia kecilkan tu tak perlu buat, tak sentuh pun button tu. Setting pun tak sentuh apa-apa. Yang bawah tu pun tak sentuh apa-apa. Report system tak ada apa. Kemudian yang satu yang atas apa kita? Tadi? Power report apa? Report problem, report abuse. Okey, yang bawah-bawah tu semua tak sentuh Maknanya item yang paling penting yang dekat ruangan sini ialah record meeting, change layout, full screen. Itu je. Itu 3 benda je yang perlu Ustaz Zah tahu untuk kita guna. Boleh jelas kat situ Itu layout dia. Kemudian pergi dekat atas sikit Zarin, yang bahagian chat tu. Okey, bahagian chat
Okey, bahagian chat ni biasanya untuk apa Ustaz Azhar? Kalau kita nak tanya soalan kan, kalau kata murid ni, kalau biasanya kalau kita buat online ni, kita minta contoh tadi saya kata pada awal tadi saya sebut, siapa ada kemusykilan, ada soalan boleh terus tanya, unmute-kan suara dan bercakap dengan saya kan. Begitu juga dengan online class. Kita bagi peringatan kepada murid kalau sekiranya ada soalan nak tanya dengan ustaz, ada soalan tanya dengan ustazah, sila unmute-kan antum punya suara. Cakap dengan ustaz terus direct. Cara kedua ialah type soalan dekat ruangan chat. Kan? Tapi saya sarankan guna yang cara pertama tu lah. Minta dia orang berinteraksi. Nama pun online class, kita nak murid tu berinteraksi dengan kita. Tu yang paling penting. Jangan senyap dia. Kadang-kadang murid ni dia letak gambar dia je. Kan? Kita pun tak tahu dia ke, siapa kan. Kita tak nak macam tu. Sebab tu sebelum mula kelas, pastikan Ustaz-Ustazah tengok dulu siapa yang berada dalam kelas Ustaz-Ustazah. Risau bukan apa, nanti yalah kita tengah sedap cakap rupanya mak dia yang dengar kita punya kelas kan. Ayah dia pula dengar kan. Jadi nanti macam-macam lah isu nanti keluar. Jadi kita tak nak macam tu. Kan? Jadi sebelum mula kelas, pastikan orang yang betul masuk dalam kelas kita. Itu dia punya key dia. Alright. Kemudian kalau bahagian people tu, kita tengok bahagian people. Bahagian people tu tak ada apa pun. People tu biasanya untuk kita nak tengok siapa berapa ramai yang masuk kelas kita lah dan siapa orangnya. Kan? Biasanya bila kita tengah bercakap macam ni kan, kita galakkan supaya semua murid pastikan unmute. Pastikan unmute. Jangan cakap selagi muallim, selagi ustaz-ustazah tak suruh cakap. Diam je, dengar je. Dan kalau kata line internet ustaz-ustazah okey, line internet okey, minta semua buka paparan yang gambar video tu, kan. Klik je, suruh dia orang buka. Kita nak tengok apa yang dia buat kan. Buka je. Tapi sekiranya time ustaz tengah bercakap kan, tiba-tiba dia orang respon kata line tak clear lah, tak dengar suara lah kan. Kemudian apa lagi biasanya? Sangkut-sangkut lah. Itu maksudnya ustaz kena ambil langkah, minta semua offkan bahagian yang video tu. Tanda video itu. Cuba offkan Suzarin. Offkan. Offkan je, tak apa. Minta semua offkan. Biar ustazah je, tengok muka ustazah je, tengok muka ustaz je. Cukup. Macam tu. Jadi yang lain tutupkan dulu. Itu sekiranya kalau ada masalah line internet. Tapi kalau line internet tak ada masalah, jalan je, buka je. Buka je video, buka je video tu. Jangan buka suara. Buka bahagian video tu. Alright. Faham ustazah? Bagi respon sikit. Dah pukul apa ni? Ya Allah, pukul 11 dah. Ya Allah, 11.17. So selesai kita punya tu recording untuk terrekod. Saya tak boleh saya nak tunjuk bab tu, Jamboard tu, tapi nampaknya macam saya tak boleh nak online. Jadi macam mana Zarin Jamboard kena lain Ustaz. Perlu juga Jamboard ni sebab ada guru punya nak cara menulis dengan betul. Itulah kan. Jamboard tu. Bengkel yang lain lah. Saya rasa kena buat next class kot Zarin InsyaAllah. Banyak-banyak lah. Aduh hai. Hari ni pula jadi macam ni pula laptop ni. Dia tak masuk pula tadi. Saya dah cuba restart semua ni. Tapi tak mahu juga. InsyaAllah ada semuanya. Ini paparan ni dah faham tak Ustazah? Ada soalan tak nak tanya tentang paparan ni yang dekat layout Google Meet ni? Dia biasanya nanti bila Ustazah dah mula buat online class ni, dia baru nampak kan apa masalah tu. Tapi bila tak guna ni, dia rasa okey kan. Tapi bila dah guna tu baru nampak kan apa masalah sebenar itu kan. Masalah dengan murid, masalah tiba-tiba kita contoh saya sekarang ni kan. Tiba-tiba tak boleh nak ni lah, tak boleh nak online lalu. Macam mana nak buat ni? Takkan nak cancel kelas? Sudah. Kan? Itu antara masalah-masalah yang akan berlaku. Jadi
kena standby lah, kena standby. Dan saya cadangkan kalau kata nak mula kelas, saya cadangkan supaya ada, mungkin boleh buat pairing lah Zarin Boleh buat pairing lah, berpasangan lah kalau kata nak guna dua device. Tapi kalau kata nak buat seorang pun boleh. Kalau ada dua orang pairing, semangatlah sikit nak buat kerja kan. Macam tu lah. Tapi kalau kata guru-guru tak ada masalah dalam nak buat laptop okey kan, handphone pun okey kan, device semua cukup cantik, internet line okey semua. So jalan macam biasa je. Okey, macam mana saya nak tunjuk, macam mana nak share, macam Ustaz Zarin buat tadi kan, dia share. Zarin pergi ke button yang tu, present now. Tu button untuk kita share. Klik present now. Bila terklik present now, dia akan keluar 3 benda. Satu, dia akan keluar new entire screen. Cuba klik new entire screen, Zarin. Nampak? Dia akan keluar new entire screen ni, fungsi dia ialah dia akan keluar semua apa yang ada di dalam laptop kita ataupun desktop lah. Bila kita klik tu, dia akan menunjukkan semua benda. Cuba klik, Zarin. Share. Semua kan? Tak apa. Dia share ni je, paparan je. 3 kali share dah ni. Dia akan share yang ni. Nampak? Dia akan keluar, kalau dekat paparan ni lah, paparan murid, dia akan keluar apa yang ada dalam desktop kita lah. Laptop ni. Kalau kata Ustazah nak buat presentation slide, just klik je. Sebaiknya buka slide dulu, kemudian klik dekat slide. Contohnya Ustazah Zarin tekan, contoh nak buka YouTube. Cuba buka YouTube Ustazah Zarin, pergi ke new tab. YouTube. New tab. Yang tab tu, pergi tab tu. Contoh lah kan. Contoh, pergi kat situ. Nampak? Yang ni dah akan keluar FB kan. Contoh ni keluar FB kan. Kalau kata nak buka YouTube, pergi ke YouTube. Bukan nak asyik ke video ke apa kan. Paparan semua boleh. Tak ada masalah. Kan. Jadi function untuk new entire screen ni dia akan tunjuk apa yang kita paparkan di dalam kita punya screen ni. Itu dia punya function ni lah. Okey, settle buat tu. Zarin, kita masuk yang kedua. Kita masuk yang tu, stop je Zarin. Tak payah. Nanti tu stop semua. Masuk yang tadi. Yang kedua ialah new window. New window, apa function dia? Dia akan buka tab yang di bawah. Kalau new entire screen, dia akan buka yang atas tu. Semua yang ada dalam screen kita kan. New tab ni biasanya dia akan berada di bahagian bawah tu. Sehari pergi bawah. Sekejap. Nampak? Sekarang ni Ustaz Zarin dia ada 4 tab di bawah tu. Dia tulis apa Zarin? Tak nampak. Di bawah tu? Apa dia tulis tu? Folder apa tu? Image, adalah kerja-kerjaan dalam ni. Maksudnya sekarang ni dia akan menunjukkan folder yang kerja-kerja yang kita buat. Biasanya bila kita buka kerja, dia akan folder tu dia berada di bawah, betul tak? Bawah screen, bawah apa ni Bawah sekali lah. Bawah sekali itulah. Sehari pergi kat bawah tu tengok. Bawah. Bawah sekali tak. Cuba tengok ada tak folder-folder bawah. Tengok tak nampak pun. Tak keluar. Itu ke? Yang line bawah tu. Biasanya dia ada macam ikon kat bawah kan? Tak ada kat bawah. Keluar tak? Tak ada. Yang dua tu kan? Dua bawah tu apa? Yang download Download? Yang folder yang bawah tu folder download okey. Nampak ke? Tak apa. Maksudnya nanti biasanya yang window tu dia akan buka folder-folder yang kita guna lah. Senang cerita. Maksudnya folder, sebab tu kebiasaannya bila kita nak folder present. desktop ni Ustaz? Folder desktop ni, yang ni. Ya betul. Biasanya bila kita contoh nak buka dokumen ke apa kan, biasanya dia akan keluar kat paparan bawah tu. Jadi saya cadangkan kalau kata nak buat presentation slide ke, buka slide siap-siap, ataupun kalau ada video yang nak ditayangkan, buka dalam bentuk video siap-siap. Buka dalam bentuk video siap-siap.
Download siap-siap lah maksud saya. Jangan baru nak cari ke apa, tak, jangan. Buka siap-siap dan nanti bila mula kelas, paparkan je. Terus klik kat situ je. Pergi ke window, klik bahagian video, so playkan dia. Mudah je tu. Yang tu boleh cuba. Boleh cuba. Tak apa. Jangan takut pada kesalahan. Buat je. Kan? Okay. Zarin, settle tu? Okay. Cancel kan? Okay, present now dah. Turn yang sebelah tu turn off kan? Turn on caption kan? Turn on caption sebelah tu tak perlu buat apa-apa, biar je. Sebab turn on caption dia akan jadi kecil nanti bila kita klik tu. Cuba klik Zah ni. Nampak? Paparan nampak? Dia akan jadi macam tu. So tak perlu buat macam tu lah, biar je. Tak payah turn on. So selesai, saya rasa selesai dari segi layout untuk penggunaan Google Meet ni, dan saya rasa bila dah tahu cara basic apa yang ada dalam Google Meet ni, saya rasa dah boleh guna dah boleh explore dah. InsyaAllah. Cuma saya tertinggal benda-benda sikit lah, benda-benda tambahan-tambahan. Contohnya saya nak tunjukkan tadi macam mana nak create Google Meet di dalam Google Classroom. Itu saya tak dapat nak tunjuk, minta maaf banyak. Kemudian yang terakhir tu macam mana, yang ketiga tadi kita nak paparkan dalam Google Calendar kan, Google Calendar. Zarin, okey, saya cuba tunjuk jugalah Google Calendar tu, penting juga tu. Okey, Zarin pergi ke Gmail. Masuk ke Gmail. Saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak create Google Meet di dalam Google Calendar. Nampak tak? Okey, Gmail kan. Pergi ke titik 9 tu. Pergi ke calendar tu lah, Zarin. Okey, dah keluar paparan kalender. Apa fungsi kalender ni? Fungsi kalender ialah pertama kita nak remind kelas kita, kan. Contohnya besok kita ada 3 kelas untuk mengajar, contoh 3 kelas. Jadi melalui Google Calendar ni kita boleh terus createkan kod untuk Google Meet, dan juga kita boleh susun kita punya kelas di dalam kalender ni. Contoh Zarin, kita esok kelas pukul 9. Pergi pukul 9 Zarin. Dekat kalender tu pergi pukul 9, klik kat pukul 9. Berapa bulan esok? Esok 13. Esok Sabtu. Okeylah, Sabtu kelas. Contoh. Kelas 13 lah, okey. Ikut je ya. Contoh. Esok ada, kita klik pukul 9 pagi Zarin. Klik sekali. Dah akan keluar paparan tu. Bila keluar paparan yang dalam tu, paparan yang ada sekarang ni, saya tak apa nampak, tak maaf. Saya just ni je. Apa yang saya ingat saya present lah. Dalam dia punya tajuk tu, Ustazah boleh terus tulis kelas. Contohnya subjek apa? Tadi bahasa Arab tahun 6 Imam Bukhari kan? Contoh tulis subjek dan tulis kelas. Zarin tuan tulis. 3 Imam Bukhari, subjek apa? Khat, okey, cantik. Kemudian pastikan masa pukul 9 pagi sampai berapa? Contoh sana berapa? Zarin berapa? Sejam? Setengah jam? Okey, setengah jam. Okey, kemudian tekan yang warna button biru tu, Zarin. Ni. Dia tulis apa? Add Google Meet kan? Google Meet video conference. Okey. Add Google Meet video conference. Okey, tekan. Dah. Okey, dia akan keluar apa? Dia akan keluar kod tu tak? Okey, dia akan keluar kod untuk penggunaan Google Meet. Maksudnya dekat bahagian bawah sekali tu dia ada macam description ke Zarin? Bawah sekali. Tak bawah apa tu sekali je. Add description. Okay, description tulislah apa-apa untuk reminder kita sebenarnya nak ajar apa. Ajar saja bahasa Arab, tajuk apa, tajuk kecil dia kan. Tulislah sikit. Kan, takut nanti semua kelas bahasa Arab tapi tajuk apa tak tahu kan. Tak tahu dah habis syllabus kan. Tulis apa dia punya subtopik ke, masukkan je, tak apa.
supaya reminder kita kan, reminder kita untuk mengajar. Bila dah settle description tu, tekan save lah Zarin. Zarin tekan save. Okey, dia akan paparan tu dia akan continue je. So dia akan nanti 10 minit, kita set berapa tu Zarin? 10 minit ke 15 minit? Allah, tak tengok pula. Tak perasan. Tak apa. Nanti dia sebenarnya dia akan boleh. Dia akan keluar apa? 15 10 minit. minit before, 10. Okey, 10 minit dia akan keluar di dalam kita punya handphone lah. Kalau guna handphone dia akan pop up lah. 10 minit lagi akan mula kelas. Kalau guna laptop pun dia akan keluar pop up. 10 minit akan keluar, akan ada kelas. Cuba save. Dah save kan? Bila dah save, Kalau nak edit Ustaz? edit. Edit je dah. Edit. Button tu. Mana button lah? Tu kan. Mana boleh ni? Ini print, copy. Tak, tanda pensel. Ada pensel kan? Tanda kat tanda pensel. Okay, sorry. Tanda pensel tu. Pensel. Cuba klik satu lagi kelas Zarin. Cuba. Sekejap. Ni maksudnya kita nak masukkan kelas lah. Kelas macam Ana dah create kelas untuk subjek. Okay. Kan? Okay. Sekarang ni kita buat yang untuk hari Sabtu kan Zarin? Kita buat yang hari ni Zarin. Saya nak tunjuk apa yang jadi dekat kita punya ni Google Meet tu. Paparan Google Meet. Dia akan beza sikit. Hari ni 12, okay? Okay, buat kelas pukul dah pukul berapa? 11.30. Pukul 12. Kelas pukul 12. Okay. Okay, save je. Save je. Save. Save je. Nak pergi ke Google Meet. Google Meet account. Nak pergi ke mana? Pergi ke masuk Meet baru. Delete yang tadi. Masuk Meet baru. Tekan Google tu, cari Meet baru. Tekan Meet. Tak masuk situ. Sorry. Itu akaun apa Zarin? Akaun yang tadi jugalah. EDD. Akaun tadi? EDD Okey, tekan Google Meet tu. Kenapa tak keluar? Tukar. Nak tukar ke? Tak apa. Sebab kita set Google Calendar tadi, Google Calendar yang mana? EDD Google Calendar EDD. Okey, yang sama kan? Sepatutnya dia akan keluar dekat paparan join kelas tu. Cuba buka Google Meet. Google Meet yang tadi? Yang baru. Tak nak yang tadi, yang baru. Pergi yang Google. Zarin pergi Google. Klik Meet. Dia tak keluar. Sepatutnya bila kita dah save tu, dia akan keluar dekat paparan di bawah join or start meeting, dia akan keluar kat bawah tu. Ni. Dia akan keluar berderet sepatutnya. Contohnya ni saya ada 3 kelas kan. Sepatutnya dia akan keluar 3 kelas kat bawah tu. Bila kita dah set Google Calendar. Tak apa. Nanti saya cuba bagi sebab saya ada video, nanti saya tunjukkan video. Nanti saya minta saya bagi kat Zarin nanti untuk tengok balik. Biasanya bila kita dah set dekat Google Calendar nanti, contohnya hari ni kita ada 3 kelas. 3 kelas tu dia akan berada dekat situ, bawah tu. Direct tu, 3, 1, 2, 3. Dekat bawah join or start meeting. Jadi bila nak, maknanya dia memudahkan kita lah. Bila kita nak mula online class, kita just klik kat situ je. Kan? Klik dekat paparan yang ada kat depan ni je. Minta maaf lah, terpaksa ni sikit. Terpaksa kena imagine sikit. Benda tak nampak. Tak apa. Boleh Okay, ada ni, Ustazah Nur Izani tanya, tunjuk cara attachment dokumen, cara presenting slide dan dokumen. Cara nak presenting slide, macam saya sebut tadi lah, pergi ke present now tadi, Zarin.
Tadi Ustazah Izani tanya. Start sharing, Macam Ustazah Arim buat ni lah. Sekarang ni tengah present now. Pergi ke present. Jadinya, fungsi untuk saya balik pada Google Calendar tadi, fungsi Google Calendar tu ialah untuk dia bagi persediaan kepada kita kan, untuk kita setkan siap-siap kita punya seminggu punya kelas contohnya, seminggu punya kelas, dan kod-kod yang di-generate di dalam Google Calendar tu dia akan kod yang berbeza setiap kelas. Tu dia punya apa orang panggil, maksudnya bila mula kelas tu kita akan bagi kod yang ada dalam Google Meet Calendar tu kepada murid-murid lah kan. Maksudnya kalau tadi awalnya saya ajar macam mana nak createkan kod kan. Jadi yang kali ni kita create kod melalui Google Calendar. Harap Ustaz nampak beza tu lah, cara macam mana nak create kod tu. Yang pertama tadi yang awal tu kita dah create menggunakan manual, secara manual kan. Masuk 2 kali, masuk 2 kaedah, kemudian kita create kod melalui Google Meet tu yang pertama. Yang kedua kita create kod melalui Google Calendar ni secara, orang kata secara berjemaah. Maksudnya kalau kelas tu Isnin sampai Jumaat, kita terus create kod kan. Create kan. Save dalam kita punya Google Calendar. Boleh faham tak? Respon sikit? Ke saya laju ke apa ke? Ke saya shock sendiri ni? Taklah, insyaAllah. Mungkin kali kedua ni next punya bengkel boleh lebih nampak kot Ustaz. Boleh. Saya setting elok sikit. Saya laptop ni. Dah setting dah tapi tak tahu kenapa lah jadi macam ni. Allah alam. Okey. Saya harap at least lah sekurang-kurangnya hari ni punya outcome Ustaz Ustazah boleh buat online class. Maknanya next bengkel saya nak tahu apa masalah je. Boleh Ustaz Ustazah? Maknanya untuk akan datang ni, next bengkel kita nak tahu apa masalah itu je. Dan saya akan detailkan lagi macam mana cara nak penggunaan Jamboard, macam mana cara penggunaan apps lain yang boleh kita integrate. Saya akan masukkan bonus sikit lah, bonus. Sebab hari ni tak settle kan. Saya cuba. Macam mana nak bagi, kita nak menarikkan lagi murid tu, dia ternanti-nanti kan. Apa mak Ustaz nak buat hari ni? Apa Ustaz nak buat hari ni? Nanti saya akan cuba tambah add value sikit lah untuk bengkel yang seterusnya. InsyaAllah. Syaratnya guru kena buat Google Meet dengan murid. Syarat ni kena buat dulu. Baru kita tahu apa masalah dia. Ya, betul. Dan macam kita katalah mungkin ada parent yang tak boleh masuk ataupun parent yang masuk Ustaz bukan anak murid sebab handset. Dekat parent mula minggu depan. Tak apa, kita tengok, kita buat je dulu. Buat dulu. Tak apa. Sama je mana-mana pun. Macam saya pun, sekolah saya pun sama je. Minggu pertama ni buat macam-macam lah. Parent tengah setting lah, parent tak puas hati lah, parent inilah, macam-macam. Tak ada masalah. Sekarang ni yang penting kita buat dulu. Buat je. Jangan fikir masalah. Buat dulu. Kan? Parent cakap apa, cakap lah. Kan? Nanti kita bincang lah. Apa masalah tu kan. Kenapa tak boleh kan? Tak apa. Dan saya yakin kalau kata dah buat ni, insyaAllah murid-murid tu memang sangat suka kan. Sangat teruja nak tengok muka Ustazah ni. Jangan risau. Ustazah Solehah dah buat sebenarnya dengan murid. Ustazah Solehah. Cuba tanya pandangan ni. Mesti seronok budak. Walaupun yang masuknya 5 orang je rasanya kan hari tu. Tak apa, daripada berapa jumlah anak muridnya. Tak apa. Sebab kita yang penting rekod. Rekod tu nanti tak apa. Ya, betul. Yang penting rekod, tak apa. Maksudnya kalau walaupun macam contoh hari Senin itu guru menengah saya ni seorang, dia ngajar 2 orang je. Daripada 15 orang, 2 per 15. Tak apa, jalan je kan. 2 per 15. Tapi dia improve lah. Besok dia mula masuk lagi. Kawan-kawan dia masuk. Esok kau masuk. Esok kawan dia masuk. Jadi dia akan bertambah sikit. Jangan risau. Dan satu lagi saya nak cadangkan pada pihak sekolah. Setiap kali dah mula dengan online class ni, pastikan update kehadiran murid setiap kali kelas. Sama ada nak update kehadiran tu di dalam grup ataupun di dalam Google Classroom, tapi saya cantiknya biar kita update di dalam grup yang ada ibu apa. Itu cantiknya, Zarin. Ya. Jadi setiap hari
dalam RPH guru untuk seri lah Ustaz, dalam refleksi memang Ana dah bagi maklum pada guru untuk report kehadiran. Bila buat kelas, buat report kehadiran dan kita nak tengoklah perkembangan tu ibu bapa ikut betul. tak Betul. Sebab apa? Sebab bila kita dah update setiap hari, sebenarnya kita nak bagi murid-murid lain pun dia rasa macam rasa segan lah kan. Ya, nama aku je tak naik ni kan, tak ada. Jadi dia orang pun akan lama kelamaan sebenarnya dia akan last kali dia akan ikut juga. Kan? Macam parents kawan saya pun macam tu. Ada yang tak puas hati je, lah ikut juga kan. Macam mana kan? Kelas kita bagi, kita sediakan kelas, kan tak sediakan kelas. Macam tu lah kan. Jadi sekarang ni di peringkat guru mesti laksanakan online kelas tu je. Kena buat online kelas. Berapa minit masa yang sesuai untuk buat online kelas? Paling lama saya rasa paling lama setengah jam je. Cukup. Tak boleh lama-lama. Ikut jadual pengajaran kita setengah jam. Cukup. Setengah jam pun dah cukup. Betul. Kalau kata online setengah jam pun dah cantik. Biasanya bila yang saya perhati, bila guru-guru ni dah mula online kelas, dia akan mula apa? Pelajak lah apa kan. Padahal lepas tu ada kelas lain pula kan. Dia seronok. Macam tu lah. Dia seronok. Walaupun depan ni tak ada orang kan. Cakap sendiri je. Macam saya lah cakap siapa ni. Tak ada orang depan ni. Macam tu lah. Maksudnya dia dah mula rasa seronok dan kita akan mulalah buat bahan-bahan bantu mengajar. Macam mana kita nak improvekan lagi kan. Yang penting kena buat dulu di peringkat guru. Itu saja. Dan saya rasa saya ulang balik lah sebagai kesimpulan Ustaz Harin. Saya rasa saya tak sempat cover lah. Ustaz Harin, saya tak cover bab penggunaan nak integratekan whiteboard tu, saya tak ajar. Dan apa lagi saya tak cover? Google Classroom pun saya tak cover. Tapi saya tengok tadi ada siapa tadi? Siapa tanya tadi tu? Berkaitan dengan Google Classroom melalui Google Meet tu. Saya rasa maknanya sekarang ni saya bagi orang panggil apa yang mana yang guru-guru menggunakan Google Classroom mengikut tingkatan, saya tak cadangkan menggunakan Google Meet di dalam Google Classroom. Itu saya tak cadangkan. Tapi bagi guru-guru yang dah ada Google Classroom sendiri dan dia generate kod di dalam Google Meet tu, di dalam Google Classroom dia boleh guna kod tu sehinggalah bila-bila. Itu tak ada masalah. So guna je lah, jalan je lah. Tapi kalau yang nak gunakan kod melalui Google Classroom yang ramai-ramai ni, saya tak galakkan guna Zarin takut nanti dia kacau sikit. Jadi maknanya maintain je lah. Maintain sebagai, maknanya sekarang ni saya simpulkan balik apa yang saya sampaikan ini pagi ni. Yang pertama, kita nak macam mana nak join kelas tadi, kita ada dua kaedah. Yang pertama yang kita login melalui Google Meet tu kan, melalui google.com tu. Kemudian yang kedua melalui button ikon melalui Gmail masing-masing, dua cara. Kemudian yang seterusnya macam mana create class. Maknanya saya rasa semua dah faham macam mana create class, macam mana nak kongsikan kod kepada murid pun dah tahu cara macam mana nak buat. Kemudian yang ketiga kita dah faham juga macam mana apa yang ada di dalam paparan di dalam Google Meet kan. Seterusnya kita juga dah tahu macam mana nak record. Itu penting tu, record. Record meeting, record. Itu antara yang saya sering ingatkan kepada guru. Mesti wajib recording. Buatlah macam tu, record. Dan nak cantik lagi, bila dah record tu, tak kisahlah sama ada kalau Ustaz Ustazah ada kemahiran untuk editing di bahagian depan tu sikit, kan, touch up depan sikit, touch up yang belakang sikit, kemudian masukkan, upload. Kalau ada yang mana yang ada channel, mungkin channel YouTube ke apa ke, kan, boleh upload ke channel YouTube dan bagi link channel tersebut di dalam grup masing-masing lah. Sama ada grup sekolah ataupun Google Classroom. Boleh kongsikan dia tu. Kalau sekolah dah ada channel YouTube sekolah, so kongsikan dalam channel YouTube sekolah. Itu terpulang kepada pihak sekolah lah sama ada nak kongsi bahan tu macam mana, medium apa. Suzadin kemudian yang seterusnya kalender, Google Calendar tadi. Saya cadangkan setiap guru tu
set siap-siap dalam Google Calendar dan nanti kongsikan kod maksudnya kalau dia ada dua kaedah tadi kan, yang first tadi tu, sama dia nak terus create melalui Google Calendar tu ataupun buat yang cara yang awal tadilah yang saya ajar tu. Tapi nak cantiknya, saya rasa set terus dekat Google Calendar, ambil kod tu daripada Google Calendar tu, masukkan ke dalam grup sekolah tu. Terpulang kepada ni lah Ustaz Zazah macam mana nak buat. Tapi saya nampak yang paling cantik macam itulah, set dekat Google Calendar. Jadi Ustaz Zazah tak perlu nak kena remind kan, tak perlu nak leceh lah kan kalau kita nak buat satu-satu kan. So terus set dekat Google Calendar. So saya rasa sampai situ dulu kan saya punya pembentangan pada hari ni. Telajak sampai berapa jam ni, daripada pukul 9 tadi ni, 9, 10, 11, 2 jam lebih. Allah. Saya rasa setakat ni dulu. Saya buka kepada pertanyaan atau soalan. Okey. Setiap kali kelas kena generate kod baru ke? Atau boleh guna kod yang sama? Okey. Kalau guna cara yang pertama tadi kan, cara yang awal tadi saya tunjuk, memang kena setiap kali kelas kena generate baru. Tak boleh guna kod yang sama. Begitu juga guna Google Calendar. Dalam Google Calendar, dia akan generate kod yang berbeza setiap kali kelas. Contohnya minggu depan ni kita ada berapa? 10 kelas. 10 kelas tu dia akan berbeza setiap kali kelas. Kita tak boleh guna kod yang sama. Maknanya guru kena alert dan parent dan murid pun kena alert lah. Jangan masuk kelas lain pula kan. Masuk kod yang salah. Ada soalan lagi? Ada soalan boleh tanya terus, direct tanya. Ada Zarin? Soalan-soalan? Saya buka sebelum saya tutup. Nampaknya macam tak ada, atau kalau yang ada rasa boleh simpan untuk next class, next bengkel Ustaz, kita akan cari tarikh. Sebab sebenarnya guru dia ada kerja sebenarnya ni daripada pukul 9 hingga ke 12.30, tapi dah kita bagi ruang masa ni memang dah ambil masa dah ni Ustaz. Itulah. Minta maaf lah. Minta maaf banyak. So saya habis kat sini dulu. Kalau ada apa-apa masalah, ada soalan boleh je PM saya. Boleh PM saya, nombor nanti Zarin kongsikan lah. Kalau yang mana yang dah mahir, yang dah tahu penggunaan Google Meet, saya minta bantu rakan-rakan lain untuk macam mana kita nak set up Google Meet tu. Nampak macam mudah kan, tapi bila di peringkat pelaksanaan tu dia kadang-kadang ialah benda baru kan. Dia akan rasa macam pening sikit kan. Tapi bila nanti saya yakin dan percayalah bila Ustaz Zazah dah mula guna nanti, dia akan jadi mudah lah insya-Allah. Jadi saya rasa itu dulu pada saya insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat manfaat lah kepada semua dan saya janji saya terpaksa ni. Saya akan settlekan balik apa yang patut nanti saya akan kongsikan dalam next bengkel lah insya-Allah. Okey Zarin, saya rasa itu dulu pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih pada Ustaz Fairul. Kita pun dah ambil masa yang panjang. Ilmu yang bermanfaat, sangat bermanfaat dan perlu digunakan. Saya dah pesan pada guru-guru untuk next punya PDPC, guru perlu mengajar. Minimum kita gunakan WhatsApp dan kita perlu optimumkan penggunaan Google Meet, dan untuk rekod semula seterusnya masuk kepada Google Classroom. Sebelum kita semua keluar, minta semua onkan kamera dan ambil gambar. Sebab Ustaz Fairul dia nak buat rekod ni. Boleh. Zarin buka dia. Setting layout Ambil paparan penuh. Setting layout. Setting layout nanti Zarin ambillah gambar semua. Saya tak boleh nak ambil Setting layout. Okey. Saya ambil dan guru-guru boleh juga kot ambil. Boleh. Print screen je. Print screen. Print screen kat laptop ni tak pandai ni. Control, tekan control, print screen. PSCRN. PRT-SC, print screen. Control F9 boleh kan? Control F9. Cuba tengok ada tak PRT-SC? Tak ada. Kalau tak ada, PRT-SC ada? tekan control PRT-SC. Betul kan tu dah?
Bagi nampak muka, bukan lubang hidung. Ustaz Ibrahim tak nampak muka Ustaz. Syafiqah off. Ustazah Syafiqah offkan kamera tu. Nampak? Semua dah masuk ke ni? Kalau Suzari nak nampak lagi tekan preview. Nampak jelas semua. Preview, mana pula nak cedok preview ni Ustaz? Kat tadi, kan dah belajar tadi. Okay, sorry. Nampak tak? Guru ustazah pun boleh buat sebenarnya. Okay, kita ready boleh? Okay. Okay, Ustaz Ibrahim baru nampak muka. Tadi gelap je Ustaz. Berapa orang ni masuk ni? Tak semua ya? Tinggal 20. Tinggal 29. Dekat Tolak saya. Mana Ustazah berpasangan seorang lagi dengan Ustaz Kimi tadi? Soleha? Tak ada. Ustazah Fazna. Azma mana? Ustazah Ramlah? Sekejap ya, saya cek balik semua. Ada. Nanti sehari saya kongsikan link yang bengkel saya yang sebelum ni. Okey. Ada lagi tak yang nak masuk ni? Cubalah ya. Kita pun tak pandai ni. Pun nak belajar. Dah control tu masuk ke WhatsApp ke grup-grup yang Okey. Okey, boleh mula senyum dulu, lepas tu baru kita angkat tangan base. 1, 2, Allah. 1, 2, 3, senyum. Sehari tak ada kan? Tak tahulah. Untuk base pula. Angkat tangan base Ya Allah, eratkan ufuk kami ya Allah untuk kami bekerja dengan lebih baik ya Allah. 1, 2, 3, base. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua Ustaz. Sekejap Ustaz Zarin. Control print screen tu dia hanya boleh guna sekali je. Ya. Ana ambil dengan handset. Oh, handphone. Okey. Okey. Okey, Alhamdulillah. Ustaz Fairul. Okey, sama-sama. Terima kasih pada Ustaz. Nanti InsyaAllah. saya next bengkel saya kongsikan lain pula. Aduh, terasa bersalah. Hutang. Ini kena Ustaz Fairul. Kena cek tempat lain yang boleh makan. Okey, insyaAllah. Terima kasih pada semua dan terutamanya terima kasih pada Ustaz Fairul sebab sabar dan kita pun sama sabar. Sekarang 11.45. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.